Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث الثامن عشر. Bermula hadis yang ke-18, marwiyun, diriwayatkan daripada hadis yang ke-18 an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini pada Abdullah Ibn Abbas dan juga Ibn Abbas sendiri. Ana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam berkata, kata Nabi, hal alimtum man a'jabul khalqi imana? Faqalu imanul malaikati ya Rasulullah. Ni tengok. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal alimtum man a'jabul khalqi imana? Adakah kamu mengetahui, kata Nabi, adakah kamu mengetahui wahai sahabat, man a'jabu, akan mereka yang terlebih pelik daripada makhluk nisbah iman? Jadi Nabi tanya, kamu tahu tak apakah, siapakah yang terlebih pelik daripada makhluk yang nisbah beriman? Jadi Nabi tanya tu, siapa yang lebih pelik nisbah iman dia tu? Siapakah pelik daripada makhluk tu nisbah iman dia? Siapakah orang yang pelik tu? Tu. Faqalu, maka berkata oleh sahabat-sahabat, maka berkata oleh mereka itu as-sahabah. Dia kata apa? Imanul malaikati ya Rasulullah. Kata sahabat, dia kata iman malaikat. Dia tak cukup lagi tu. Dia asal kena kata gini. A'jabul khalqi imanul malaikati ya Rasulullah. Nampak ya? Bermula sepelik-pelik daripada makhluk nisbah iman itu ialah iman bagi malaikat. Sebab dia malaikat, dia beriman terus dah. Jangan pelik lah. Faqala, maka berkata ya Rasulullah, wa kaifa la tu'minul malaikatu wa hum yu'ayinunal amru wa hum yu'ayinunal amra. Betapakah, bagaimanakah tidak beriman oleh malaikat, padahal mereka itu malaikat yu'ayinuna, dapat melihatlah mereka itu akan pekerjaan Tuhan.
Jadi kata macam mana kita nak kata malaikat tu pula? Ha? Takkan kita tak kata malaikat tu beriman? Nabi sebut. Ha? Takkan kita nak kata malaikat tu tidak beriman sedangkan mereka tu dapat melihat pekerjaan Tuhan. Jadi tak munasabah lah kata sepelik-pelik makhluk tu nisbat iman tu malaikat. Tu Nabi tanya. Nabi beritahu itu. Qalu, kata sahabat lagi. An-nabiyuna ya Rasulullah. Salah kata, a'jabul khalqi imana an-nabiyuna. Nampak ayat. Yang ini selebih-lebih daripada makhluk nisbat iman itu ialah Nabi-Nabi. Ya Rasulullah. Ini sahabat teka. Sahabat teka. Faqala, maka berkata ia ya Nabi. Wa kaifa la yu'minun nabiyyu wa ruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama'. Betapakah, bagaimanakah tidak beriman oleh Nabi-Nabi itu? Macam mana kita tak kata Nabi-Nabi itu tak beriman? Waruhu, padahal bermula roh itu, roh ni nisbah pada Jibril. Nisbah pada Jibril. Waruhu, bukan roh ni dengan mana Jibril. Padahal Jibril itu menurunlah Jibril di atas mereka itu Nabi bil amri dengan pekerjaan daripada langit. Jadi sahabat kata Nabi-Nabi kot. Sepelik-pelik makhluk nisbah iman. Tapi Nabi sebut kata apa? Nabi sebut macam mana kita nak kata Nabi-Nabi pula? Sedangkan Jibril alaihissalam dia menurunkan di atas mereka itu dengan pekerjaan daripada langit. Tak pelik kita kata Nabi-Nabi itu beriman. Qalu, berkata mereka itu sahabat. Dia kata apa? Ashabuka ya Rasulullah. Ialah sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah. Ashabuka tu jadi khabar mubtada mahzuf lain. Ini a'jabul khalqi imanan ashabuka. Nampaknya tu kena takdir ni ya tu. Ialah sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah. Faqala, maka berkata ia ya Nabi. Nabi kata apa? Wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawna al-mu'jizati minni wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya. Tu Nabi sebut. Bagaimanakah tidak beriman oleh sahabat aku? Padahal mereka itu ashabi, sahabat aku itu, yarawna, melihatlah oleh mereka itu al-mu'jizati, akan mu'jizat minni, daripada aku. Takkan kau nak kata sahabat aku, sedangkan sahabat aku tu dia dapat melihat mukjizat daripada aku. Takkan kita nak kata dia tu terlebih pelik pada makhluk nisbah iman. Wa ana unabbi'uhum, dan bermula aku, kata Nabi ni, unabbi'uhum, menceritalah oleh aku akan mereka itu sahabat, bima unzila alayya, dengan perkara yang diturunkan di atas aku. Jadi Nabi kata padahal aku ni duk cerita dengan perkara yang diturunkan ke atas aku. Aku cerita pada sahabat. Kemudian walakin, Nabi sebutlah, sungguh perkata lagu tu, dan tetapi a'jabun nasi imanan. Bermula sepelik-pelik daripada manusia nisbah iman. Manusia apa? Siapakah manusia yang pelik tapi dia beriman kepada Allah Ta'ala tu? Siapa dia? Ialah qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni faulaika ikhwani. Allah, tengok Nabi sebut. Nabi kata apa? A'jabun nas, sepelik-pelik daripada manusia nisbah iman itu, kata Nabi, khabar, ialah satu kaum. Kaum mana? Yaji'una, yang datanglah oleh mereka itu kaum tu. Min ba'di, ini selepas daripada matinya aku. Selepas daripadanya wafatnya aku.
Lagi pula yu'minuna. Sifat kedua pada kata kaum. Lagi pula kaum tu berimanlah oleh mereka itu, mereka tu kaum bi dengan aku. Walam yarawni, padahal tidak pernah melihatlah mereka itu ni akan aku. Kaum tu tak pernah melihat akan aku, kata Nabi. Wa yusaddiquni, dan tidak pernah membenarlah oleh mereka itu kaum akan aku. Siapa dia? Faulaika ikhwani, maka bermula mereka itu ialah saudara aku. Siapa dia? Kita ni lah ya. Nampak ya? Kita ni dikatakan sepelik-pelik makhluk. Sebab apa? Nabi sebut dah. Kita ni datang selepas daripada wafatnya Nabi. Kemudian kita beriman. Kemudian kita tak pernah nampak Nabi dan tidak pernah membenarkan Nabi. Bukan tak pernah membenarkan Nabi, ajaran Nabi tu tak pernah membenarkan dengan cakapan dia berhadapan kita tu. Maka kata Nabi, faulaika ikhwani. Maka bermula mereka itu kaum tadi tu ialah saudara aku, kata Nabi. Tadi lah. Habis itu. Ni ada cerita pula lah. Ni ada cerita. Tengok. Dia nak dia nak relatekan, dia nak kaitkan dengan cerita atas tadi. Dia biasalah kalau hadis Mawad Izul Uspriyah ni, biasanya dia datangkan dengan hadis, kemudian dia datangkan dengan cerita, dia kaitkan dengan hadis. Sebab tu hadis ni, kitab Mawad Izul Uspriyah ni dia sedap sikit pembahasan dia. Maksudnya ada sirah dan juga ada hadis. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah. Wa hukiya, dan diceritakan. Ni. Anna yauman, sesungguhnya satu hari. Mina ayami, daripada beberapa hari. Ijtama'at al-kufaru, telah berhimpunlah oleh orang-orang kafir fi dari Abi Jahlin, di rumah Abi Jahal, rumah Abu Jahal. Jadi satu hari daripada beberapa hari tu, ada satu hari tu telah berhimpun oleh beberapa orang kafir di rumah Abi Jahal. Dakhala, tiba-tiba dakhala rajulun, telah masuk oleh seorang laki-laki. Yuqalu lahu, dikatakan baginya, bagi lelaki tu nama apa? Tariqus Saidalani. Tariqul As-Saidalani, tu nama dia. Tariqul As-Saidalani. Tengok. Wa qala, dan berkata ia rajul tu. Rajul tu laki siapa dia? Tariqul As-Saidalani. Ni. Dia kata apa? Ma ashala alaina qatla Muhammad alaihi salam. Ni tengok. Ni dia nak bunuh Nabi ni. Mereka ni dah pakat nak bunuh Nabi, tengok. Tengok berkatalah ia. Ia laki tadi tu. Ma amboi. Ashala alaina. Terlebih mudah di atas kita ni. Terlebih mudah apa? Qatla Muhammadin. Akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau bahasa kita kacang ni nak ibarat dia gitulah. Amboi, ma tu dia panggil ma ta'ajubiyah. Dia panggil ma tu ma ta'ajubiyah. Ta'ajub, maksud ma tu bukan ma istifham. Ajaran dia panggil ma tu ma ta'ajub. Habis. Lawik tafaqtum ala qauli. Tengok. Dia kait. Kata mudah nak bunuh Nabi Muhammad tu, lawit tafaqtum ala qauli. Jikalau muafakatlah oleh kamu di atas perkataan aku. Jikalau kamu setuju dengan di atas perkataan aku. Jadi Tariq As-Saidalani ni, dia pergi rumah Abu Jahal, dia masuk, dia kata mudah je kalau nak bunuh Nabi ni.
Tapi kalau kamu semua bersetuju di atas pendapat aku, maka kita boleh dia nak rancang lah bunuh Nabi. Dia kata mudah saja nak bunuh Nabi tu kalau kamu semua ni setuju dengan pendapat aku, dengan perkataan aku. Qalu, berkata mereka itu al-kufar. Kaifa ya tariku? Bagaimanakah wahai Tariq? Macam mana Tariq kami nak bunuh ni? Qala zalika rajulu. Berkata oleh demikian itu lelaki. Dia kata apa? Inna Muhammadan alaihi salam istanada ila jidaril Ka'bah. Kata lelaki tadi tu, siapa dia? Tariq tadi tu. Inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salam tu istanada, bersandarlah ia Nabi Muhammad ila jidaril Ka'bah, kepada dinding Ka'bah. Falau zahaba wahidun minna warama hajaran kabiran min fawqil Ka'bah lahalaka min sa'ati. Tengok. Falau zahaba, tafriq. Maka jikalau pergilah oleh salah seorang daripada kita. Maka jikalau pergilah oleh salah seorang daripada kita ni. Kata apa? Kata rojul tadi. Warama hajaran. Dan melontarlah ia salah seorang daripada kita ni. Hajaran kabiran. Akan satu batu yang besar. Min fawqil ka'bati. Di atas Ka'bah. Lahalaka min sa'atihi. Nescaya binasalah ia Nabi Muhammad tadi tu pada tak sampai sesaat pun. Jadi dia rancang lagu mana? Jadi rojul tadi tu, Tariq tadi tu, dia kata apa? Dia kata Nabi tu, kalau kau nak bunuh dia senang je. Nabi tu tiap-tiap hari duduk bersandar dekat Kaabah. Dekat dinding Kaabah. Duduk bersandar dekat situ. Kalau ada salah seorang daripada puak kita ni, naik atas Kaabah tu, ambil batu besar, pegang, jatuhkan batu besar tu, nescaya, binasalah, Nabi tu pada waktu tu. Itu dia punya cadangan dia. Lepas tu tengok. Kemudian, faqoma. Bila tak terkala dengar tu, maka berdiri min bainahum. Maka berdiri daripada di antara mereka itu al-kufar tu, rajulun, oleh seorang laki-laki. Ada seorang bangun. Lelaki tu nama apa? Yuqalu lahu Shihabun. Dikatakan bagi lelaki itu, lahu rajul tadi, Shihabun, nama dia Shihab. Dengar Tariq dok kata gitu tu, Shihab tu bangun angkat tangan, tak apa aku nak pergi bunuh. Aku nak pergi ambil batu besar. Gitu tengok. Waqala, dan berkata ia rajul tu, lau azintum li laqataltuhu. Tengok. Jikalau mengizin oleh kamu bagi aku, kata yang Syihab, kalaulah kamu semua ni izin bagi aku ni, laqataltuhu, nescaya membunuhlah oleh aku akan Nabi Muhammad. Dia nak bunuh Nabi Muhammad, Syihab ni. Debel dia tak apa kalau kamu semua ni izinkan aku nak pergi bunuh Nabi Muhammad, dia kata. Tu tengok. Kemudian fa'azinu lahu, maka memberi izinlah oleh mereka itu al-kufar, bagi Syihab. Orang pun izinkanlah. Orang dulu beradab sungguh minta izin lagi tengok. Puak kafir tu puak kafir minta izin lagi. Tengok. Kemudian dipendekkan cerita. Fasa'ida fawqal ka'bati wa ma'ahu hajarun kabirun. Maka naiklah ia Syihab tadi
fauqal ka'bati, di atas Kaabah. Oh, Syihab pun dah dapat izin tu, dah dapat apa? Dah dapat permission tu, terus pergi naik atas Kaabah. Wa ma'ahu, dan serta Syihab tadi, hajarun kabirun, ada satu batu besar. Oh, ada satu besar. Kemudian faramahu ilan nabiyyi alaihi salam, maka melontarlah ia, membaling. Roma ni melontar. Maka melontarlah, membalinglah ia Syihab tadi, akan hajaran tu. Kabiran tadi tu. Membalik ilan nabi alaihi salam, kepada Nabi alaihi salam. Oh, dia baling batu daripada atas tu. Kemudian bila tengah baling tu, fa kharaja min jidaril ka'bati hajarun. Oh, tengok. Tiba-tiba fa kharaja, maka keluarlah daripada dinding Kaabah tadi. Tiba-tiba keluar daripada dinding Kaabah tu, keluar satu batu pula dah. Dia Nabi duduk bawah. Syihab baling batu ke atas. Tiba-tiba keluar kat dinding Nabi duduk sana tu, tiba keluar batu. Duk jadi penghalang. Dah jadi penghalang. Nampak tengok. Wa akhadha zalikal hajaru fil hawa'i, maka mengambillah, yang ini menghalanglah oleh demikian itu hajar. Apa zalikal hajar? Yang ini min jidar Kaabah tu ya. Ni ingat hajar mana? Batu mana? Maka mengambillah oleh demikian itu hajarul Kaabah tu. Fil hawa, di dalam udara. Maksudnya apa? Dia menghalang tu dalam udara. Batu tu jatuh, pak, batu ni timbul. Pum. Duduk atas udara tu. Tengok. Ini satu keajaiban. Tengok. Lepas tu, hatta. Kata mengambil. Kata menghalang batu daripada Kaabah tadi tu, menghalang batu besar tadi tu. Hatta qama Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sehingga bangunlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min maudi'ihi, daripada tempatnya, tempat Rasulullah. Nak kata batu tu tak jatuh tu, sampailah Rasulullah bangun pergi, baru batu tu jatuh. Allahu Akbar. Tengok. Kemudian wasaqata al-hajaru 'ala al-ardi. Kemudian gugurlah, jatuhlah batu itu di atas bumi. Wadah rajal jidara, dan berpusinglah al-jidar, berpusinglah ia jidar, berpusinglah ia batu tadi, akan dinding tadi tu, kepada tempatnya, tempat Nabi tadi. Soalan kata apa? Apabila Nabi bangun pergi tu, jadi benda tu soalan kata berpusing. Duduk atas tu. Cuba kita nampak dalam akal lagu mana. Jadi batu tu tak jatuh, soalan dia berpusing. Ni macam kalau kita tengok TV tu, macam cerita-cerita apa, animasi apa, betul dah tu. Cerita animasi tu duk pusing batu kan. Tengok. Kemudian fasara, maka jadilah ia batu tadi tu. Maka jadilah ia batu tadi tu, kama kana, seperti mana yang adalah ia batu itu. Apa maksudnya? Maksudnya dia jatuh tu macam mana batu tu jatuh, macam tu lah. Bentuk batu tu. Tu maksud dia. Tengok. Kemudian wa syihabun, dan bermula Syihab tadi tu, yanzuru ilaihi, melihatlah ia Syihab tu, ilahi ila hajar, kepada batu. Dia tengok, Allah, peliknya, batu duk berpusing. Dia pelik. Nampak tak? Ni nak cerita kat dengan hadis tadi tu. Nampak benda pelik. Jadi dia tengok tu, pelik, batu ni duk pusing dekat atas udara. Tak jatuh sebab apa? Wa yata'ajjabu minhu, maka tercenganglah ia Syihab, minhu,
minal hajar, daripada batu tadi. Tercengang tengok Allah, tengok peliknya batu dia pusing ni dekat atas udara ni. Kemudian fanazala minal ka'bati, maka turunlah ia Syihab tadi daripada Kaabah. Dia pun turun daripada Kaabah, turun pada atas tadi, Kaabah tadi turun. Waja'a baina yaday Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dan datanglah ia Syihab tadi, datang tu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syihab tadi pun datang jumpa Nabi. Lepas tu wa aslama wa hasuna islamuhu, dan memeluk Islamlah ia Syihab, wa hasuna islamuhu, dan jadi eloklah oleh Islamnya, Islam bagi Syihab tadi. Dia tercengang tadi, ni kuasa Tuhan ni. Dia pun tercengang, dia terus jumpa Rasulullah, terus masuk Islam. Allah Akbar, tengok. Kemudian wa aslama tariqun aidan, dan memeluk Islamlah oleh Tariq. Tariq dari mana? Tariq As-Swaidalani, yang merancang tadi tu, merancang nak bunuh. Tariq As-Swaidalani tadi tu merancang nak bunuh Rasul Muhammad, nak bunuh Nabi tadi tu. Dia pun masuk Islam juga. Wa aslama tariqun aidan, dan memeluk Islamlah oleh Tariq aidan, ai kama aslama Syihabun. Aidan ai kama aslama Syihabun, seperti juga apa juga, seperti mana Islamlah oleh Syihab. Tu aidan, rujuk dalam situ. Habis. Wa kana Syihabun wa man ma'ahu aslamu ba'dama ra'au hazihil mu'jizati. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok ni. Dan adalah Syihab, wa man ma'ahu, serta mereka yang bersama dengan Syihab tadi, aslamu, memeluk Islamlah oleh mereka itu, ba'dama ra'au, ma tu ma masdariyah tu. Dia kalau ba'da, jadi datang dengan ma, dia panggil ma tu ma masdariyah. Dia bagi kita kena takwil masdariyah lah, ya. Ba'da ma ra'au maksudnya yang ni, nanti nak takwil masdariyah nah. Ba'da ma ra'au ini ba'da ru'yatihim. Tu takwil masdar. Ma masdariyah, dia kena takwil masdar. Yang ni selepas kemudian daripada melihat oleh mereka itu Syihab serta mereka yang bersama Syihab tu, melihat apa? Hazil mu'jizati, akan ini mukjizat. Jadi apa tu? Syihab dengan orang yang bersama Syihab tadi semua pakat masuk Islam. Selepas daripada mereka melihat kejadian mukjizat Nabi tadi. Tengok batu dah berpusing, tak jatuh. Tu dia. Habis. Wal imanu. Ni tengok. Bermula iman. Hal keadaan iman itu bi Muhammadin alaihi salamu fi akhir zaman. Bermula beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salam pada akhir zaman ni. Kita ni duduk akhir zaman ni. Man afdalul maratibi, ialah mereka yang selebih-lebih bagi martabat. Tengok. Jadi kita ni, jadi orang yang beriman dengan Nabi Muhammad pada akhir zaman, itu ialah orang yang selebih-lebih bagi segala martabat. Sebab apa? Sebab apa dia katakan selebih-lebih martabat? Ingat pada situ. Li'annahum, kerana bahawasanya mereka itu man fi akhir zaman tu. Ataupun mereka itu yang beriman pada akhir zaman tu. Yang ni man fi akhir zaman, mereka yang ada pada akhir zaman tu. Sabatu alal imani wal islami, tetaplah oleh mereka itu
Mereka itu man afdal maratib tadi tu alal iman wal Islam. Di atas iman dan Islam. Al-zuhril ghaibi. Daripada belakangnya daripada perkara gaib. Dari belakang perkara gaib. Bi ghairi musyahadatihi alaihi salam wa mu'jizatihi. Dengan ketiada melihatnya. Melihat Nabi alaihissalam dan mukjizat Nabi. Kita ni, iman kita ni dah tetap dah. Sebab kita ni tidak melihat Nabi dan juga tidak melihat akan mukjizat Nabi. Habis itu. Kemudian kata al-hadisu at-tasi'a asyara wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tengok kita mantik pula. Ini Hafiz tak masuk ni. Tak masuk ni Hafiz. Ada. Oh, ada Hafiz ada. Oh, mana senyap Hafiz ni? Hafiz ada Hafiz. Jenera apa? Hafiz? Oh, Hafiz. Ya lah tu ni. Sekali you buka apa? Apa tu? Gambar dia. Ini tak ada ni. Ya. Baik, tengok. Muka surat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tu Fuad dah. Ustaz Fuad dah. Alhamdulillah Ustaz dah. Ada. Kitab tu ada jual. Kat sana ada jual. Baru duk ijah. Oh, sana payah agak macam ni lah. Kitab tak? Baru duk tu stick. Oh. Dulu tak patut main sepekan boboy Pekan nak makan boboy itu ke apa. Nak cik mana kita ada. Kena pipoh lah. Apa Penang dekat. Oh, Penang kan? Nak cik pekan boboy itu mana ada sama. Ya. Makan serai dah. Kita Usfuriyah tu ada, kita mantik tak ada, tak sang ngaji mantik. Okey, beres. Okey, baik. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Az-zatiyyu wal 'aradiyyu. Ni tengok. Jadi ajaran tadaribu tu kita tak baca tu bukan apa ajaran Dia ada soalan-soalan tu sebagai latihan. Tadarib ni latihan Jadi tadarib kita tak baca tu sebab dia latihan. Jadi kalau ajaran ke nanti yang kata kenapa ustaz lompat? Bukan saya lompat Jadi tu latihan. Dia kitab ni macam kitab sekolah. Tapi kitab sekolah pun di Indonesia dia kitab ni tinggi juga. Bukan tinggi apa? Perbahasannya tu. Yang memang bukan sebarangan biasa. Kitab ni dapat kitab sekolah Kalau diajar ke sekolah tak sesuai juga sebab kitab dia ni yalah perbahasannya payah juga. Walaupun dia ada soalan situ saya bukan lompat Ya soalan tu kita tak perlu bahas lah. Baik. Az-zatiyyu wal 'aradiyyu. Ni tengok. Zati, zat dan arad. Zati ni nisbah pada diri. Kalau arad, kita kata perkara yang di luar mahiyah. Mudah-mudahan kata panggil sifat lah. Mudah kata arad tu lah, arad sifat tu. Dengan je tauhid tu. Tapi nak cerita kata aradi tu perkara yang di luar mahiyah. Mahiyah ni apa? Hakikat. Hakikat sesuatu benda tu mahiyah. Mafhum pun dia. Makna pun dia, Ta'rif pun dia. Nampak, Apa ta'rif bagi ta'rif, Ingat, Apa ta'rif bagi ta'rif? Dalam kitab apa? Dalam kitab Fathul Majid tu. Yang adalah tu.
Ha. الذي يبين معرفه ويميزه عن غيره. Ha. Allazi yubayyinul mu'arrafa. Ya, iaitu ta'rif ni sama lah. Ta'rif mahiyah tu. Ha, benda sama. Tapi cuma istilah dia ada rana. Jangan duk pening dengan istilah. Mahiyah ni apa Ustaz? Mahiyah tu ta'rif. Ta'rif tu apa Ustaz? Ta'rif tu dikatakan mafhum. Mafhum tu apa Ustaz? Mafhum tu kan makna. Makna tu apa Ustaz? Kalau tak tahu makna, tak tahu kata apa dah. Ha, makna. Ha, benda yang sama dia. Bila tanya nasi apa? Nasi air. Oh, bila kata apa? Nasi bubur. Ha, benda sama nasi air dengan bubur. Sama je. Tapi istilah lain-lain. Kawan tu duduk Kelantan, dia kata nasi air. Kawan tu duduk KL, dia kata bubur. Ada setengah tu kata nasi bubur. Tapi makan sama je. Ha, tu dia. Istilah mantik dia panggil mahiyah. Ha, tengok. Jadi bila sebut zati itu dengan makna diri dia. Zat dia lah. Diri. Kalau arad, yang ini perkara yang di luar mahiyah. Bukan dia tu diri mahiyah. Perkara yang di luar mahiyah. Nanti akan datang kita bahas. Kita panggil sifat lah. Ha, kita panggil sifat. Gu dia tu sifat dia. Ha, dia gu dengan sifat. Ha, Tapi kita tak mau bahas lah. Masalah arad dengan sifat tu makna umum kita tak mau bahas. Kita bahas kod mantik lah. Tengok. Yanqasimul kulliyu ila zatiyin wa aradiyin. Terbagilah oleh kulli. Ha, ni kulli kena ingat. Ha, kita bahas dulu dah. Ha, benda kulli dulu. Pada muka surat 19. Kulli itulah kita panggil makna juga. Ha, kita bahas dulu. Kulli ni dah ada bawah dia afrad. Ha, jenis-jenisnya juzuk dia. Ha, terbahagi kulli tu. Ha, dulu kita bahas kulli je. Ni kulli ada bagi dua pula dah. Yanqasimul kulliyu. Terbahagi oleh lafaz kulli tu ila zatiyin. Kepada zati. Dan juga kepada aradi. Apa dia zati, apa dia aradi, tengok kitab. Sekejap lagi dia bahas. Ha. Al-awwalu. Bermula yang pertama. Ini al-qismul awwalu. Dia tak ada tulis qismul awwalu, tapi kita takdir sendiri lah. Ya, ha. Kita faham kata yang qasimu tu, nampaknya. Ha. Al-qismul awalu bermula bahagian yang pertama. Fazatiyu. Ini fal-kulliyu az-zatiyu. Bermula kulli yang bangsa zati tu. Ha. Bermula kulli yang bangsa zati tu. Huwa ma laisa bi kharijin anil mahiyati. Bi an kana juz'an minha au musawiyan laha. Tengok. Wa zalika kal hayawani awin natiki binisbati lil insani. Ni payah. Ni payah. Saya ada ingat tu lah. Dia kalau habis kitab mantik ni, kita ambil kitab mantik lagi, tapi ambil kitab level tinggi sikit. Saya memang kalau ingat memang mantik ni kena, kalau dalam kitab mantik, habis mantik tu kena ambil mantik lagi, bagi dia nampak betul-betul mantik. Saya kalau tak baca, tak ingat mantik ni. Tengok. Apa dia kulli zati tu? Huwa ma laisa. Ialah barang. Ma tu kulli. Barang mana? Laisa bi kharijin. Tidak adalah ia ma tu di luar daripada mahiyah. Maksudnya apa? Maksudnya dia duduk dalam takrif. Dia duduk dalam mahiyah. Dia duduk dalam takrif. Nampak Jarana? Bila sebut kata kulli zati, jadi bila sebut kulli zati, dia tu duduk di dalam takrif. Mudah-mudah kata. Dia tak keluar daripada mahiyah. Apa maksud tak keluar daripada mahiyah? Bila sebut tak keluar daripada mahiyah, mafhum mukhalafah dia apa? Semalam ajar usul fiqh dah. Afiq ada Afiq? Wah, siap lah jenera lah. Nyap, Afiq tak nyap. Tak ni panggil nyap, tak nyap ni. Ya.
Dia kerja jadi Dek. Oh, nampak semak Oi, Aduh. semak dah rambut dia. Aduh. Ah, sejak lepas merdeka ni semak lalu dah. Okey, Fik. Tengok hati. Ingat tak ingat jendera ni saat ni, Fik. Ingat tidur ni. Ada kerja je Dek. Sorry Dek. Okey, tak apa. Tengok. Jadi tengok. Jadi mafhum mukhalafah dia ajar anak apabila kita kata dia tu tidak ada di luar mahiyah. Maksudnya apa? Dia duduk dalam mahiyah, dia duduk dalam takrif. Tu maksudnya. Dia duduk dalam takrif. Duduk dalam mahiyah. Lagu mana? Bi ankana. Ini nak taswir. Ini nak taswir pada kata dia tu tidak keluar daripada mahiyah. Dia panggil taswir linafin. Bukan taswir pada kata kharijim. Macam mana keluar dari mahiyah tu? Tu tak kena yin. Nampak? Bukan taswir pada kata keluar dia pada mahiyah. Tak. Dia nak cerita kata yang tidak dikatakan dia tu duduk dalam mahiyah tu lagu mana? Bi'an kana. Tu. Wazalika. Wazalika adamu ma bi kharijin anil mahiyah musawwarun. Taswir situ. Dan bermula demikian itu. Wazalika. Tak kena tu Yan. Wazalika adamu kauni ma. Bi kharijin anil mahiyah tu. Kena. Dan bermula demikian itu keadaan. Ataupun kita ambil gini Yan, senang. Wazalika zalika. Kauni ma laisa bi kharijin anil mahiyah. Lagi senang. Ambil situ. Bermula demikian itu keadaan perkara yang tidak keluar daripada mahiyah tu. Mahiyah ni apa? Mafhum kita panggil. Mafhum kita panggil. Makna pun kita panggil. Abdul Rahman. Tengok. Ni mantik. Musawwarun bi ankana. Dengan bahasa adalah ia ma tu. Ma tu kulli tadi. Dengan adalah ia ma tu kulli tadi tu. Juz'an minha. Sebahagian daripadanya. Daripada mahiyah. Jadi nak cerita kata kulli tu dia duduk dalam mahiyah. Sekejap tengok contoh mana nampak. Ajar anak. Satu. Au musawiyan laha. Atau apa kata juz'an. Dengan bahasa adalah ia kulli tadi, ma tadi tu. Bersamaan baginya bagi mahiyah. Tengok agar anak. Jadi nak cerita apa? Jadi nak sebut kulli zati tu. Dia satu jenis kulli. Yang makna dia tu. Kena kepada satu juzuk daripada hakikat suatu benda. Tengok contoh gini. Kita kata tengok dalam matan Jumiah lagu mana? Al-kalamu wal-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Tu dalam matan Jumiah tu. Bila sebut kalam tu. Kalam tu kita panggil apa? Kalam tu kita panggil mu'arraf. Nampak tak? Kita panggil mu'arraf. Adapun al-kamal al-kalam huwal lafzu al-murakkabu tu. Keseluruhan tu kita panggil mahiyah dia. Kita panggil mahiyah dia, takrif dia. Tengok. Maka tengok di sini. Macam mana yang dikatakan kulli zati? Bila sebut kulli zati, dia duduk di dalam mahiyah. Ni tengok. Tengok. Dia panggil mafhum dia. Tengok. Tengok contoh depan. Wazalika dan bermula demikian itu. Demikian tu apa? Wazalika ini wazalika. Ini wa misalu zalika. Dia azahkan mudah ni. Wazalika ni wa misalu zalika. Dan bermula misal bagi demikian itu al-kulli zati tu. Kainun kal hayawani. Awin natiki bin nisbati lil insan. Baik. Jadi kita kata apa? Al-insan. Al-insan. Jadi hayawan. Itu dipanggil juz'un
satu juzuk daripada mahiyatul insan. Hakikat insan itu mestilah terkandung di dalamnya hayawanun natiq. Jadi hayawan tu kita panggil kulli. Nampak ya? Hayawan tu kita panggil kulli. Lafaz hayawan tu kita panggil kulli. Sebab apa? Sebab dia tu satu juzuk daripada ta'rif insan. Ataupun daripada hakikat insan. Nah, ini dia kena terang betul-betul ni. Saat lagi dia akan datang di pening lagi. Saat ni kulli zati tu terbagi pada 3 pula. Akan datang ajar rohana. Kalau tak faham yang atas ni siap alulah. Yang bawah tu dia panggil kalau lama pecah dia beranak banyak. Nanti dia beranak. Nau jinsun fasal. Lepas tu jinsun, lepas tu ada arad, ada khas, fasal tu pula banyak cerita dia. Dia sampai muka surat 23 tu. Dia pening habis tadi tu. Ajar rohana. Dia kena faham sini. Sebab tu kita kata mantik ni bukan biasa-biasa. Mula-mula kita belajar nampak senang. Kau lama kau payah. Nampak Afiq? Afiq Afiq orang Usuluddin dia kena tahu tauhid ni. Apa? Tauhid pula dah. Mantik. Mantik ni kita nak istilah dalam akademik tak tahu nak istilah apa. Tapi memang payah. Dia kena makan masa lama juga. Tengok. Dia kena banyak guna akal. Dia kena fikir. Lepas tu kena tahu macam mana cara dia. Jadi hayawan tu yang dikatakan kulli. Hayawan tu kita kata kulli. Awin natiki. Natik tu pun kita panggil satu juzuk daripada hakikat insan. Tapi jangan kita pecahkan je. Kalau kita pecahkan, atau lagi pening pula. Kita panggil jinsun pula. Tu masalah yang pula dah. Nampak je? Kita tak mahu. Kita nak kata semata-mata dia tu nisbah pada insan hayawanun natiq. Dia hayawanun natiq ni kita nak terjemah, jangan terjemah binatang yang bercakap. Tak kena. Dia hayawan ni bukan kata manusia maksud hayawan. Bila sebut hayawan, ma fi rauhun. Sesuatu perkara yang ada roh, itu panggil hayawan. Ma fi rauhun. Nampak buat? Berkata bila sebut hayawan, binatang. Tak. Masuk juga binatang, kita pun masuk. Tapi ta'rif dalam mantik, hayawan itu ma fi rauhun. Perkara yang ada roh. Selama mana dia ada roh, ada nyawa, maka kita panggil hayawan. Ada pun benda jamadat tak panggil hayawan. Benda batu, kayu tak. Nampak ni? Baik. Tengok. Jadi dia kata hayawan. Hayawan tu dikatakan satu juzuk daripada ta'rif insan. Tengok Afiq. Kita nak kenal insan. Kita nak kenal insan, mesti kita kena tahu apa? Hayawanun natiq. Mesti kena tahu tu dulu. Itu satu. Wakal insani nafsihi. Dan seperti lafaz insan. Bagi dirinya. Diri insan tu. Bila sebut insan tu, kena pada hayawan natiq. Bila sebut hayawan natiq, kena pada insan. Benda sama ni, Fik. Bila sebut hayawan natiq, kena pada insan. Bila sebut insan, kena pada hayawan natiq. Berbeza lafaz, tapi makna dia sama. Cumanya kita kena tahu mana ismi, mana musamma. Mana yang kita panggil ismi, mana yang kita panggil musamma, Yen? Mana yang kita panggil ismi, mana yang kita panggil musamma? Yang kena tahu? Tengok. Dia kena, itu ada beza lain sikit lah. Tapi kalau kita nak main lagi tu, boleh tahulah. Kalau kita kata, isim tu apa? Ismi tu siapa dia? Musamma dia apa? Kalau kita kata insan, hayawanun natiq. Kalau kita kata hayawan natiq, dia itulah insan. Mana isim, mana ismi, mana musamma je. Nampak je? Mana ismi, mana musamma? Ismi dia insan.
Ismi dia insan. Sebab apa? Sebab apa? Dia musamma dia tu haywanati lah. Nah, memanglah bersama yang nanti kan. Kalau kata gitu, sedap. Tu orang lain boleh royak. Sebab insan tu dia duduk dalam bahagian apa? Duduk dalam bahagian mu'arraf. Dia duduk dalam bahagian mu'arraf. Bila sebab kata insan tu, dia kena pada diri apa? Hayawan lunatik. Kalau sebab hayawan saja, dia tak tepat. Siapa tak tepat ajaran anda? Kalau sebab hayawan, boleh jadi ada ular, ada lembu, hayawan juga. Cuma nak beza insan tu, dia kait pula dengan natik. Itu bukan aradi ya. Habis itu nanti kita akan datang tebal lah tu. Tengok. Baik. Fal hayawanu. Tafriq pada misal. Tafriq mafhum muwafaqah. Ni kita belajar semalam tu. Apa tu Afiq? Mafhum muwafaqah ingat lagi dalam sufik. Nanti sekejap lagi tengok. Mafhum muwafaqah ingat lagi Fik? Saya ingat Zek. Siap lah. Lepas potong rambut ni tak ingat tak dah. Sedap-sedap. Saya rambut dengan handsome ni. Betul-betul kadang gunting muka dah. Tengok balik. Tengok. Sekejap lagi tanya pula ni. Sekejap lagi tanya. Mari tengok. Fal hayawanu juz'un min mahiyatil insan. Tengok. Maka bermula hayawan tu. Lafaz hayawan tu. Juz'un. Ialah sebahagian daripada mahiyatil insan. Okey. Tak apa. Afiq tulis nota Afiq. Orang tua suruh tulis nota tu. Kena dah sedah sekali dah. Orang tua kita dah. Duk buat relax sangat. Buat relax sangat. Ni Afiq. Maka bermula hayawan itu ialah satu juzuk, satu bahagian daripada hakikat insan. Bila sebut hayawan Afiq, dia tu duduk di bawah mahiyatul insan. Apa mahiyah? Hakikat insan. Makna insan. Mahiyah ni kita punya makna pun dia, mafhum pun dia, ta'rif pun dia. Mu'arif pun dia. Banyak nama dia. Nampak tak? Banyak nama dia. Jadi hayawan itu dia satu juzuk, satu bahagian daripada hakikat manusia. Apa dia hakikat manusia? Al-hayawanun natik. Duduk dalam apa? Kausain tu. Duduk dalam bracket tu. Arab bagi kausain. Tengok. Jadi al-hayawanun natik. Jadi bila sebut al-hayawanun natik, itulah dipanggil al-kulli az-zati. Itulah dipanggil kulli zati. Itu yang kita nak. Sebab apa? Sebab al-hayawanun natik dia duduk di dalam insan. Jadi keseluruhan al-hayawanun natik itu kita panggil kulli zati. Kulli zati. Apa lagi tu Afiq? Dia panggil kulli zati. Istilah dalam ilmu mantik. Tak apa Afiq, nanti tunggu kitab nak sampai lah tu. Minggu depan insya-Allah lah dapat sampai semua. Afiq Wa kazalika, dan seperti demikian itu, seperti demikian apa? Al-hayawan. Seperti demikian itulah al-hayawan tadi juga an-natiku. Ialah natik. Ada kata tambah sikit tu je. An-natiku ai bin nisbati lil insan. Dengan dinisbahkan kepada manusia. Begitu jugalah. Habis itu. Wal insanu musawin lil mahiyati. Nampak nak? Ni. Dan bermula lafaz insan tu. Musawin. Bersamaanlah ia al-insan itu bagi mahiyah. Bagi hakikat. Bila sebut kata insan, dia tu bersamaan dengan mahiyah. Apa mahiyah? Iaitu kena kepada diri perkara. Kena kepada diri benda. Tengok je. Kita sebut apa? Al-insan. Apa dalam mindset kita? Kena kepada hayawanun natik. Itu dia panggil musawin. Ibaratnya gini je. Alismu.
Alismu tu, kita tersebut lafaz alismu. Alismu tu musawin bagi mahiyah dia apa? Apa dia? Apa musawin bagi mahiyah dia? Madallah tu. Ha? Kalimatun dalah ala maknan fi nafsiha. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Walam taktarim bizamani wad'an. Tu takrif bagi isim. Jadi bila kita tengok, ni istilahnya ajaran dia pening kat istilahnya. Yang lain benda sama je. Bila kita tanya, okey, isim tu apa? Isim tu lah. Isim tu lah insan. Jadi mahiyah tu kita panggil apa? Kita panggil kulli zati. Kita panggil kulli zati. Sebab apa? Ataupun mahiyah. Sebab apa? Sebab dia duduk di bawah duduk di bawah apa? Duduk di bawah insan. Begitu juga kita kata isim tu musawin bagi mahiyah. Apa yang duduk di bawah isim tu? Kalimatun dalat ala maknan. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha tu. Dia tu isim. Itu dia kata takrif isim. Takrif pun kita panggil. Mafhum pun kita panggil. Qaulus syarih pun kita panggil. Banyak je nama dia. Nampak tak ya? Habis. Wal qismus tsani, dan bermula bahagian yang kedua. Fuad nampak Fuad? Fuad? Siaplah Fuad. Fuad nampak Fuad? Tak esok. Tak tahu. Slow ni Fuad InsyaAllah. Tak ngaji dengar ni. Nak ngaji dengar dulu Gelap tak nampak apa. Dia tak nampak tu sebab dia tengah malam. Tak dia tengah malam dapat kabur-kabur itulah. Dah habis. Doa habis segomah tak? Okey, baik Mat. Wal qismus tsani, dan bahagian yang kedua. Wal aradi. Ini wal kulliyu al aradi. Dan kulli arad. Arad. Sifat tu kita panggil. Sifat pun kita panggil arad. Apa kulli arad? Maka na kharijan anil mahiyati. Ni tak. Ma kulli, barang yang adalah ia barang tu di luar daripada mahiyah. Di luar daripada hakikat. Dia tu bukan kena pada mahiyah. Tapi dia tu perkara di luar. Kalau saya ngaji tani dulu, dia kata apa? Perkara yang suku sakat. Perkara yang terasing. Ibaratnya gini. Apa tu, Afiq? Ni tengok ni kita dapat ni. Kita ada tangan, kepala. Bila sebut kita kata Zaid. Kita tergambar apa? Zaid ni dia mesti ada kepala, tangan, badan semua tu. Itu diri mahiyah dia. Adapun kita pakai baju. Kita pakai kopiah ni. Itu dikatakan perkara yang di luar daripada hakikat. Hakikat manusia. Nampak Fik? Baju kita. Kopiah bukan pakai sokmo. Bukan saya pakai, tak. Benda yang di luar. Bukan diri benda. Kalau kita kata Zaid tu, tangan. Dia tetap tak kat sini? Tetap tangan, kaki, kepala. Tu diri manusia tu tak apalah kita nampak. Tapi bila sebut kata aradi, kulli aradi, itu satu perkara yang terasing daripada mahiyah. Satu perkara yang asing daripada takrif. Tengok ajaran anak. Wa zalika. Yang ni wa misalu zalika. Dan bermisal bagi demikian itu arad tu. Kadahikin. Yang ketawa. Baik. Kadahikin ni kita nak kata dia tu diri mahiyah. Boleh ke tak, Afiq? Boleh tak kita kata dhahikun tu dia tu diri bagi mahiyah? Boleh ke tak? Tadi saat ni? Tak boleh sebab Tak apa? boleh. Kalau kita kata boleh, maksudnya
Bila sebut manusia, dia kena sentiasa ketawa je. Kau. Memang tak boleh. Memang sifat dia, memang diri dia tu tertawa dah. Nampak tak? Kalau kita kata dia tu mahiyah. Kalau dia duduk dalam insan, dia tu mahiyah. Maksudnya seolah kata ketawa tu sentiasa ada kat kita. Sentiasa gelak, gelak. Tak berhenti-berhenti gelak. Sebab tu kita kata dhahikun tu bukan dia tu diri bagi mahiyah. Tapi dia tu di luar daripada takrif. Dia tu sifat. Nampak? Dia tu sifat. Nak tanya. Binatang ada gelak. Boleh gelak ke binatang? Biasa tengok kucing gelak. Kau biasa kucing enggak? Biasa tengok? Tak. Kucing gelak. Tak nak. Mana ada? Allah, mana ada? Mana ada binatang duduk gelak. Sebab tu dia kata dia khusus pada insan. Nampak Fik? Sebab tu dia khusus pada insan. Dia tak sebut bintang lain. Sebab tu hayawanun natik. Kalau sebut hayawan saja, tak kena lah kalau kita kata dohik tu gelak ketawa tu. Tu dia. Dia bila sebut dohik ni, dia tidak ada pada binatang yang lain. Tak ada Tapi walaupun tak ada pada binatang lain, tapi dia bersangkut paut dengan insan. Ibarat ni gini, Fik. Baju kita ni, walaupun kita kata dia ni bukanlah diri kita, tapi baju ni bersangkut paut dengan kita tak? Kita nak pakai dia tak? Okay. Nak pakai dia, benda yang bersangkut paut dengan kita. Walaupun diri itu bukanlah diri. Sebahagian dalam diri kita tak. Tapi dia tu bersangkut paut dengan kita. Tu dia. Dia mestilah habis itu. Dia kalau kita fikir kata baju tu dia tidak bersangkut paut pada hakikat manusia. Adapun pada mahiyah. Lagi pula dhahik ni, orang yang ketawa ni, dia tu bukanlah diri bagi mahiyah. Dia tu bukanlah diri bagi insan. Tapi dia tu kita nak faham kata dia tu manusia, tapi kita faham dengan apa? Faham dengan dhahik, ketawa. Ada binatang lain ketawa? Tak ada. Manusia aja ketawa. Tu dia. Ada pun orang buat kucing duk gelak atau ketawa tu, itu rekaan. Habis itu. Dia macam gini lah, Yen. Ibaratnya fi'il dengan fa'il. Fa'il tu diri bagi fi'il ke, Yen? Fa'il tu diri bagi fi'il ke? Tak. Bila sebut fi'il, dia apa? Dia tak lari pada dua perkara. Hadas dan zaman. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha. Waqtaranat bizamani wad'an. Dia tu diri dia menunjuk atas perbuatan hadas. Dan lagi diri dia tu menunjuk atas masa. Adakah fa'il tu menunjuk atas masa? Tak. Tapi dia bersangkut paut tak dengan fa'il? Bersangkut paut? Nampak tak? Boleh tak nak jadi jumlah bila ada fa'il tidak ada fa'il? Boleh ke tak, Yin? Tak boleh. Dia perkara yang terasing. Diri dia tu fa'il lain. Diri fa'il lain. Tapi dia tidak boleh, dia sesama dia bersangkut paut kedua-dua tu. Begitu juga diri kita ni dengan baju lain-lain, baju lain. Diri kita lain tapi baju tu bersangkut paut dengan kita. Kena pakai baju. Tu dia. Habis itu, wa abyadha, dan putih, binisbati limahiyatil insan, dengan dinisbahkan bagi hakikat manusia. Putih. Semua orang putih ke? Tak. Tengok orang Afrika. Putih kan, ya? Tak gelap gitu. Bukan semua putih. Nampak tak? Jadi putih tu dikatakan aradi. Dia panggil kulli aradi. Arad. Dia panggil kulli arad. Dia panggil arad. Dia panggil sifat bagi hakikat insan. Sebab tu dia kata dengan dinisbahkan bagi hakikat manusia. Bila sebut mahiyatul insan, apa dia, Yen? Hayawanun natik. Tu bagi hakikat manusia. Habis itu. Al-kulliyatul khamsu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tu panjang lagi tu. Tu panjang lah tu.
Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya, Abdul Rahman. Ya, Abdul Rahman. Kalau kita bagi contoh-contoh macam ni Ustaz, Zaidun Qaimun, Zaidun tu dia punya zati dia, dan Qaimun tu aradi dia. Boleh ke macam tu? Kalau kita Dia nak bagi kata contoh. tengok. Ha. Kalau kata Zaid diri. Baik, sifat berdiri tu. Kita nak panggil kulli zati ke ataupun kulli aradi. Dia kena tahu Zaid tu apa dulu. Lepas tu Zaid tu. Zaid Diri tu Zaid tu. insan dia. Diri Zaid tu. Kita nak panggil apa dia? Dia punya Zaid tu afrod bagi apa? Bagi insan. Itu dah masuk jenis. Tu kalau bagi contoh tu tak apa. Dia sangat dia masuk jenis lah tu. Dia sebagai takrif tu. Dia masuk afrod dia tu. Dia masuk Zaid. Dia kita nak umum kulli ni. Kalau Zaid tu dia masuk afrod dah. Memang kita kata Qaimun tu sifat boleh. Aradi boleh. Tapi kalau kita kata aradi tu yang berdiri. Boleh kita kata aradi boleh juga. Tapi cuma dia yang dah masuk Zaid tu sesuai lah. Dia contoh tu tak apa nak sesuai dengan, sebab dia kalau kita sebut kata Zaidun tu dia dah masuk sesuatu yang jenis dia. Sebab dia afrod dia tu. Dia afrod bagi insan. Dia pekat umum, dia kena naik atas lagi. Itu yang lebih dia. umum lah. Itu lebih umum. Itu lebih khusus. Kalau lebih khusus dia masuk jenis, nanti akan datang kita bahas lah. Dan pada depan tu ada Al-Kulliyatul Khamsu tu ada. Nanti dia terbagi pula kulli zati tu pada 3 pula. Nanti dekat situ kita bahas nanti. Baik, wallahu a'lam. Tengok Sufi sikit Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-mabhasut tasi'u. Itu dah. Bermula situ hazal mabhasu al-mabhasu tasi'u. Bermula ini perbahasan ialah perbahasan yang ke-9. Hal kerana perbahasan yang ke-9 tadi tu fi fi'li sahibi syari'ati sallallahu alaihi wasallam, pada menyatakan, ini fi bayani, pada menyatakan perbuatan bagi tuan syariat sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tuan syariat? Iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu, tidak sunyilah ia, kena tak? Imma ayakuna tu. Dia kena tambah sikit tu. La yakhlu ay fihi. Tidak sunyilah padanya, pada perbuatan Nabi tadi tu. Imma ayakuna. Oleh ada kalanya. Imma ayakutu. Imma tu harah taksim. Ayakuna tu jadi fa'il pada kata la yakhlu. Nampak tak? Tu cara dobit Afiq Kalau fa'il, fa'alib. Pendekkannya. Tidak sunyilah fihi ay fi. Pada perbuatan Nabi SAW tu. Tak sunyi apa? Bila sebut tak sunyi tu ada lah. Kita faham maksud tu, mafhum mukhalafah tu. Tak sunyi pada perbuatan Nabi tu, ada kalanya oleh bahawasanya adalah ia fi'lun Nabi tu. Perbuatan Nabi tu, khabar. Kainan adalah ia ala wajhil qurbati wa ta'ati.
di atas jalan mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala, wa ta'ati dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kurbati di mana mendampingkan diri pada Allah Ta'ala, dengan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tu dia. Satu. Jadi bila sebut kata perbuatan Nabi, dia tak sunyi sama ada di atas jalan menghampirkan diri pada Allah Ta'ala dan juga taat pada Allah Ta'ala. Satu. Aula yakuna. Ataupun tidak adalah ia. Tulis. Aula yakuna ala wajhil kurbati wa ta'ati. Nampak tu dia Taufik. Dia faham maksud situ. Dan tidak adalah ia perbuatan Nabi ala wajhil kurbati wa ta'ati. Tu faham daripada tadi. Bila sebut la yakuna, maksudnya tidak adalah ia, tidak adalah apa? Ini aula yakuna ai aula yakuna ala wajhil kurbati wa ta'ati. Nampak itu Hafiz baik habis. Ataupun tidak adalah ia tu adalah ia di atas jalan mendekatkan diri dan juga taat pada Allah Ta'ala. Habis. Fa in kana. Ni. Dia panggil fa tafsil. Macam mana dia katakan perbuatan Nabi itu di atas jalan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan taat. Fa in kana. Ni tengok. Dan jika adalah ia fi'lun Nabi tu, kainat adalah ia di atas jalan mendekatkan diri dan mentaati pada Allah Ta'ala tu. Fa in dalah ini ai fa fihi tafsilun. Ada tafsil. Fa in ini fa fi tafsilun. Sabitlah padanya pada qaulihi tadi tu, perkataan tadi tu ada tafsil. Bagaimana? In dallad dalilu 'ala al-ikhtisasi. In dallad dalilu 'ala al-ikhtisasi bihi humila 'ala al-ikhtisasi humila 'ala al-ikhtisasi. Jika menunjuklah oleh dalil di atas ikhtisas. Bihi bin Nabi. Jika dalil itu, jika menunjuklah oleh dalil di atas ketentuan dengannya dengan Nabi itu. Kalau ada dalil yang menunjuk di atas ketentuan ataupun sifat ketentuan bagi Nabi, jawabin. Humila 'ala al-ikhtisasi. Nescaya ditanggungkan akan dia, akan perbuatan Nabi itu, perbuatan Nabi tadi itu, 'ala al-ikhtisas di atas ketentuan. Lagu mana? Ni tengok. Dia bagi contoh ni. Lagu mana? Misalnya. Kaziyadati. Ini wazalika. Wazalika kauni fi'lin Nabi mukhtasun bihi. Tu lah. Pendek situ. Wazalika. Kaf tu ta'aluk mahzuf jadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Afiq Afiq dah goyang-goyang lah tu, ngantuk lah tu. Nyanyi Afiq Ustaz dah ngajar titik air pada 12.30. Berhenti awal sikit Ustaz. Tak boleh nak berhenti dah ni. Ni tak boleh berhenti dah. Tanya orang buka kelas lambat buat apa. Tengok. Wazalika, dan demikian itu keadaan perbuatan Nabi itu tertentu dengan Nabi tu. Kainat adalah yang kaziyadatin. Tak kena. Kena. Kaziyadatin fin nikahi ala arba'i niswatin. Nampak ni ketentuan pada Nabi ni? Nampak ni? Seperti melebihkan. Kaziyadatin ziyadatin Nabi. Seperti melebihkan oleh Nabi fin nikahi, pada menikah, ala arba'i niswatin, di atas 4 orang perempuan. Nampak ni? Nampak Habib?
Nabi tu menikah banyak tak? Banyak. Jadi melebihkan Nabi tu pada nikah di atas 4. Lebih daripada 4 orang perempuan. Mana dalilnya? Ni. Ini ketentuan dan ditanggungkan di atas perbuatan Nabi ni. Tengok. Allah Ta'ala berfirman, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. An-Nisa. Tu nampak tak? Jadi dalil tu menunjuk dalil tu di atas ketentuan dengan Nabi dan ditanggung juga perbuatan Nabi tu di atas ikhtisas. Nampak tak? Itu yang dikatakan di atas jalan kurbah dan ketaatan. Baik tengok. Wa an Ibnu Umar qala. Ni contoh lain pula. Dan daripada Ibnu Umar qala, berkatalah ia, aslama ghailanu wa tahtahu asyaratu niswatin fil jahiliyati. Ni tengok ni. Fa aslamna ma'ahu fa amarahu sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara minhunna arba'an. Ni hadis Nabi. Dan dari riwayat daripada Ibnu Umar qala, berkatalah ya Nabi, aslama, telah Islamlah, ghailanu. Ghailan ni oleh orang apa panggil? Ghailan nama orang tak silap ni. Bukan ni nama orang tak silap. Nama orang. Telah Islamlah oleh orang yang bernama Ghailan. Wa tahtahu, dan adalah di bawahnya, di bawah Ghailan tadi tu ada 10 orang perempuan pada zaman jahiliyah. Nampak tak? Fa aslamna ma'hu, maka mengislamlah oleh mereka itu niswah tadi, perempuan tadi, ma'hu, serta Ghailan. Kemudian Nabi suruh apa? Fa amarahu sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Bila dia dalam jahiliyah dia ada 10 orang bini, kata ada 10 orang bini. Nampak tak? Tapi bila dia masuk Islam, Nabi kata apa? Fa amarahu sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara minhunna arba'an. Maka menyuruhlah akan Ghailan tadi oleh sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh apa? Pilih tu ay yakhtara, akan bahawasa memilihlah ia Ghailan tadi daripada mereka itu asyaratun niswah tu, arba'an, akan 4 dia isteri. Nampak tak? Tapi ni waktu zaman jahiliah lah. Tapi kalau orang kafir dia satu-satu je orang kafir. Kalau tanya orang Cina ke orang Hindu dia tak boleh lebih. Kalau lebih satu tu dia kata gunik, bukan bini dia kata. Kok tu pula. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Habis. Wa illam yadullad dalilu. Tak ada payah mana ni dah. Baca habis dah. Baca habis sikit lagi ayat. Tak ada payah mana ni. Wa illam yadullad dalilu. Sebab salah. Esok tak ada. Atau pada kata indallah. Dia masuk pada fafi tafsilun. Dan jika tidak menunjuk oleh dalil di atas ikhtisas, ketentuan bihi dengan Nabi tu. Jawabin la yakhtassu bihi nascaya. Tidak tertentulah ia perbuatan Nabi tadi bihi dengannya dengan Nabi. Habis tu bal idwa intiqali. Bal tusyarikuhu fihi ummatuhu. Ni tengok. Bahkan berkongsilah akan Nabi tu fihi, padanya, pada perbuatan Nabi tadi tu, berkongsi apa? Berkongsi akan Nabi tadi tu
ummatu oleh umatnya, oleh umat Nabi SAW. Ni tak. Ini bukan ketentuan di atas Nabi. Bila bukan ketentuan di atas Nabi, maka itu dikatakan berkongsilah akan Nabi itu pada perbuatan Nabi itu oleh umat dia. Mana dia dalil? Qala ta'ala, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Tu. Tengok. Tu ayat dia. Laqad kana lakum. Dan sesungguhnya. Lalu taksim. Dan sesungguhnya adalah bagi kamu itu, ini umat Nabi tu, Rasulillah ke tak? Rasulullah ke Rasulillah? Habis? Rasulillah. Betul Rasulillah Katakan betul. lakum fi sabilillahi uswatun hasanah. Adalah bagi kamu tu Rasulillah. Yang ni fi Rasulillah. Dia tak ada fi Rasulillah. Tak ada. Tak ada fi kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah. Katakan lakum rasulillahi uswatun hasanah. Liman Tak kana ada fi macam ada fi tau. Jom. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Asal ada fi lah. Jatuh tu asal tu. Ada tak ada. Katakan Ada. lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada fi tu. Masa tak sedap baca tu. Sebab takkan baca tu bawah. Dia masih ada satu benda. Mesti ada amil dia. Mesti ada amil yang menjarkan dia. Mana boleh tiba ada Rasulillah terus. Betul ada fi kan. Betul saya baca tak sedap mana. Tak sedap dengan kaedah nahu tu. Kita rasa tak sedap nak baca. Baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tu. Dan sesungguhnya adalah sabit bagi kamu tu umat Nabi tu. Fi Rasulillah. Pada utusan Allah Ta'ala tu uswatun hasanatun. Iaitu satu ikutan yang baik. Satu contoh yang baik. Saya nampak tak? Ini dalil kata kita ikut Nabi. Jadi kita berkongsi perbuatan Nabi tadi tu. Baik. Walizalika. Dan kerana demikian itulah. Dan kerana demikian itulah. Demikian tu apa? Ambil mudah-mudah lah. Li'ajali zalika tafsil. Li'ajali zalika tafsil al-mazkur. Nampak ya? Dan kerana demikian itulah. Demikian tu apa? Li'ajali zalika tafsil al-mazkuri. Rujuk di domain situ. Kerana demikian itulah. Yang ini demikian itu kerana demikian itu tafsil. Yang tersebut itu. Qalu. Berkata oleh mereka itu, iaitu ulama, usuliyun tu. Yalah, qalu tu berkata ulama usuliyun lah. Usul fiqh kan? Ya dah. Dia kata apa? Ni. Ni kaedah ni. Tu apa? Afiq. Al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iktida'u. Asal. Bermula asal. Hal kerana asal tu pada segala perbuatan Nabi SAW itu al-iktida'u tu ialah yang mengikut. Ialah diikuti. Maksudnya asal pada perbuatan Nabi itu ialah diikutkan. Nampak Amik? Diikutkan. Illa melainkan madallad dalilu ala al-ikhtisasi bihi. Melainkan barang ini ma tu amina fi'li. Melainkan perbuatan dalad dalilu yang menunjuklah oleh dalil ala al-ikhtisasi bihi di atas ketentuan dengannya dengan Nabi. Tafriq pada ilah kena ada. Tafriq ilah ke mana? Tafriq pada ilah Yang nak buat. Fala yakunu
bil ummati iktidaan bihi. Kena tak? Fala, maka tidak adalah dengan umat tadi iktidaan. Fala yakunu, maka tidak adalah ia ma tu dengan umat tadi tu kena tak? Bukan bil ummati tu tak sedap. Fala yakunu al ummatu iktidaan bihi. Kena. Maka tidak adalah umat itu mengikut dengannya dengan Nabi. Jadi kena ingat, apabila ada ketentuan dengan Nabi, Afiq, maka umat tu tak boleh ikut. Nampak tak? Kalau ada sifat ketentuan bagi Nabi tu, kita tak boleh ikut. Adapun kalau dalil itu umum, macam tadi, tidak ada ketentuan bagi Nabi, maka itu kita berkongsi dengan perbuatan Nabi. Itu maksud dia. Habis itu. Kemudian kata, al-mabhasul ashiru fi iqrari sahibi syari'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Kena faham, okey Fuad?